أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada Tuan Imam dan Tuan Bilal, Tuan Kuasa Surau, Tuan-tuan Haji, Puan-puan Hajah, Tuan-tuan Guru, Tuan-tuan, Puan-puan hadirin hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberikan nikmat iman dan Islam, diberikan kita hidayah, taufik serta inayah, diberikan kita peluang dan ruang dengan umur kita, dan diberikan nikmat kesehatan dan kelapangan. Seterusnya kita diberikan kekuatan untuk istiqamah dalam kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memimpin kita sehingga akhir hayat kita. Moga-moga kita di antara mereka yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan hadirin hadirat yang sekalian, jadi alhamdulillah kita dapat menyambung kuliah kita 2 bulan lebih kita cuti. Itu saya tengok dalam kitab yang saya tanda ni, tak ingatlah yang lepas berhenti di mana. Tapi yang saya tanda ni ada adab berwudu. Betul tak? Betul kan? Jadi tuan-tuan sekalian, kita sambung kuliah kita dalam kitab Bidayatul Hidayah, permulaan jalan hidayah, jalan petunjuk, karangan Imam Al-Ghazali. Jadi pada malam ini kita berbincang, berkongsi dalam adab-adab berwudu. Mungkin dalam kitab ini dia tidak membincangkan tentang rukun-rukun wudu ataupun perkara yang membatalkan dan juga perkara yang mengesahkan wudu. Tetapi kita akan bincangkan tentang adab-adab berwudu. Apabila engkau selesai daripada istinja. Jadi sebelum ni tuan-tuan, dalam kitab ini dinyatakan tentang adab bangun tidur, adab masuk tandas, dan juga kita dah bincangkan tentang istinja. Jadi selepas daripada bangun tidur itu, kita dah selesaikan urusan kita dengan qada hajat dan sebagainya. Maka kita untuk berwuduk ni. Apabila engkau selesai daripada istinja, maka janganlah engkau meninggalkan bersiwak. Sebelum wudu tu disunatkan untuk kita bersiwak. Kerana siwak itu, iaitu dalam hadis Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Nasa'i dan Ibnu Majah daripada Aisyah radhiyallahu anha, matharatun lil fami wa mardatun lirabbi wa masqatatun lisyaitani. Bersiwak itu menyucikan mulut dan menyebabkan keredaan Tuhan dan membencikan segala syaitan. Jadi pagi-pagi itu kita jangan lupa gosok gigi, tuan-tuan. Yang afdal bersiwak dengan kayu siwak, kayu siwak. Kita kata kayu sugi. Selain daripada siwak itu boleh juga kita gunakan dengan berus gigi. Itu kalau ikut hukum fiqh, mana terangkat juga sunat kita gosok gigi. Cuma kita kekurangan guna siwak tu.
sebab guna siwak tu ada hukum sunatnya sendiri. Sebab Nabi menggunakan siwak. Tapi kalau kita guna berus gigi itu, maka kita dapat pahala membersihkan mulut atau membersihkan gigi kita. Begitu juga kalau sekarang orang tanya, Ustaz, bagaimana kita gunakan ubat gigi yang ada kayu siwak, makna diproses, makna kita dapat juga maknanya apa, dapat pahala tu, tetapi tidaklah sempurna dengan kita menggunakan kayu siwak itu sendiri. Jadi jangan sampai kita tinggalkan gosok gigi, tuan-tuan. Bila kita tinggal gosok gigi, mana kita tak gosok gigi pagi-pagi itu, mana hilang keredaan Allah. Sebab apa? Sebab apa hilang redha Allah? Sebab manusia benci. Cuba bayangkan pagi-pagi tak gosok gigi, pergi sembahyang Jumaat, sembahyang berjamaah, kena pula yang takbirnya Allah, buka mulut besar tu kan. Jadi mengganggu orang lain sembahyang, maka dia menyebabkan kehilangan redha Allah. Bila benci manusia, yang menepati dengan benci Allah Ta'ala, dan membencikan akan syaitan. Bila kita gosok gigi itu, maknanya syaitan benci. Jadi kalau kita tinggal gosok gigi, maka kita disukai oleh syaitan. Kemudian dalam hadis yang lain, hadis tentang kelebihan siwak, hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Badar daripada Aisyah radhiyallahu anhu, salatun bisiwakin afdalu min 70 salatan bila siwak. Sembahyang dengan bersiwak adalah lebih afdal daripada 70 kali sembahyang dengan tiada bersiwak. Sebab tu nak bersiwak ni, orang kata nak disiplin tu payah. Kalau saya ni pakai siwak tak pernah habis. Orang pakai 2-3 kali hilang, pakai 2-3 kali hilang. Itu nak istiqomah. Cuma sekarang tuan-tuan, kalau kita pakai siwak, kita kena jaga adab. Kita kena jaga adab. Kalau kita makan, di antara adab makan tuan-tuan, apa dia? Jangan mengeluarkan makanan atau sisa makanan di mulut. Jangan keluarkan. Misalnya kita tengah-tengah makan, tergigit bunga lawang kan, menghilangkan selera kita kan. Kita nak keluarkan tu, kena bangun tuan-tuan. Jangan kat depan kawan-kawan tu kita keluarkan. Itu adab makan. Berlaku tuan-tuan, ini cerita benar. Sekitar tahun 2000 ataupun 2001. Waktu tu saya mengajar di kampung Sungai Kelambu. Ini ceritanya, orang bunuh kawan. Kesnya apa? Kesnya makan dekat kenduri, dia tercekik tulang tu, dia buat maknanya keluarkan tulang tu depan dia. Dia marah betul. Kebetulan dengan ada sampingan lain lah, gangguan lain. Tapi mana ketika di soal siasat oleh polis tu, itu jawapan dia lah. Di antaranya, dia dendam 2-3 hari dengan orang tu. Jangan tuan-tuan kita makan tu. Begitu juga siwak. Pasal benda siwak, benda orang kata mulut ni tuan-tuan, benda yang geli tu, orang jijik tu. Jadi bila kita siwak kawan kat sebelah tu, Allah. Jadi kita kena jaga tu. Jangan kita duk fikir tentang pahala kita nak siwak. Kita tak fikir tentang benci orang terhadap kelakuan kita. Cuba tuan-tuan pegang berus gigi tuan-tuan. Apa orang kata? Padahal kita dah basuh lah kan. Pegang berus gigi. Tengah makan letak berus gigi tuan-tuan. Hilang selera kan. Begitu juga siwak. Sebab tu sekarang ada dah siwak yang dia ada penutup, macam penutup pen ataupun letak beg. Yang itu siwak komen banyak, setengah depa lah. Lepas gosok perapung maaf itu. Kena pula daripada pagi tadi, mana tak gosok gigi sampai petang. Maghrib nak gosok gigi. Itu kena jaga. Itu ada juga siwak ni. Mana di samping pahala yang hebat itu, kita kena jaga adab-adab dia.
Macam makanan, dia ada adab makan dan sebagainya. Berus gigi ni benda yang orang kata benda yang jijik lah istilahnya. Kadang-kadang kita gigit kain pun, kain yang kita gigit kita letak pun orang geli tu tak. Kena jaga tu. Jadi makna bila kita siwak tu jaga. Sebaik-baiknya makna dalam keadaan benda bersih ni. Benda bersih ni jangan juga benda yang tidak menjijikkan. Sebab tu kalau kita baca dalam kitab fiqh tentang suci, apa makna suci? Bersih, baik, dan tidak menjijikkan. Itu yang halalan thayyiban tu, kan? Yang bersih tu, orang bersih tidak menjijikkan. Kalau benda tu halal sekalipun, tapi dalam penyediaan tu kotor, menjijikkan, tak ada nama thayyiban, baik. Tak ada nama baik. Sebab tu bila kita siwak tu kena jaga. Jangan siwak-siwak kita main letak je. Orang yang bersiwak sembahyang yang dengan dilakukan dengan bersiwak itu lebih afdal daripada sembahyang yang tidak bersiwak 70 kali. Hadis daripada Aisyah, riwayat Imam Ahmad. Dan diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asuqa ala ummati li amartuhum bisiwaki fi kulli sholatin." Hadis dari riwayat Bukhari daripada Abu Hurairah. Jikalau tidak aku menyusahkan ke atas umatku, pasti aku wajibkan mereka bersiwak pada setiap kali sembahyang. Maknanya tuan-tuan, kita nak sembahyang tu kebersihan sangat penting. Jadi kalau dalam hukum fiqh sekurang-kurangnya apa? Gosok gigi pakai tangan. Sebab tu dalam kita berkumur-kumur kita gosok gigi pakai tangan sekurang-kurangnya waktu kita ambil wudu. Dan dapat juga pahala bersiwak ni dalam kitab fiqh sebut walaupun dengan benda yang kesat macam kain. Siwak tak ada, kayu siwak tak ada, kita guna kain. Maknanya dapat pahala gosok gigi tu. Dengan apa nama, mayang kelapa ke. Itu dalam kitab fiqh. Tapi walau bagaimanapun tidak menyamai dengan kayu siwak tu sendiri. Sebab kayu siwak tu memang dia ada kelebihan. Sebab tu rasanya pun orang kata kalau yang segar betul tu memang ada manis-manis sikit, ada kelat-kelat sikit. Cuma kalau ada tak dibasuh tu ada rasa masyam sikit. Dan sabda baginda lagi, umirtu bisiwaki hatta khasitu ayyuktaba alai. Aku selalu diperintahkan bersiwak. yakni Allah selalu memerintahkan aku, kata Nabi, dengan bersiwak, sehingga aku bimbang siwak itu akan diwajibkan ke atasku. Sebab itu imam fiqh menyebut siwak itu hukumnya apa? Sunat muakkad, sunat yang sangat dituntut. Okey, selepas daripada kita bersiwak, gosok gigi misalnya, kemudian hendaklah engkau duduk menghadap kiblat, di atas tempat yang sedikit tinggi. Kita nak wuduk ni, ini ibadat wuduk, tuan-tuan. Cuma kita jarang buat. Sebab apa? Sebab perangai kita ni, kita beribadat selalunya di celah-celah kesibukan. Kita beribadat selalunya berada di celah-celah kesibukan. Sebab tu ibadah kita selalunya nak cepat saja. Sembahyang di celah-celah kerja, wudu di celah-celah. Sebab apa? Seharian kita ni banyak dunianya daripada ibadahnya. Orang-orang dulu kerja dunianya di celah-celah ibadat.
Sekarang kita ibadat di celah-celah pekerjaan dunia kita. Mujur kita buat, yang tak buat langsung kan. Allahu Akbar, tak ada ruang nak ibadat kita. Misi rumput berpagi, tengah hari Jumaat ni orang baca khutbah pun misi betul. Maghrib saya pergi tadi ada misi rumput lagi. Dunianya langsung tak ada celah untuk nak beribadat. Allahu Akbar. Banyak mana yang dia nak bawa kan? Anak kata rasa macam dekat dia tu tak ada akhirat seolah-olah. Tu kadang-kadang kita fikir-fikir. Yang kita risaunya tuan-tuan, golongan itu yang ramai daripada yang ada ibadatnya ni. Macam kita kan dekat surau ni yang tak ramai. Itu yang kita nak ibadat di celah-celah dunia tu. Kalau yang dunianya di celah-celah ibadat, lagilah macam tak ada. Rasa macam pelik pula. Sebab tu kadang-kadang ada orang di masjid ya, lama sikit daripada waktu kita. Kita pun pandang orang tu betul ke tak ya? Ada orang iktikaf kat masjid ya, lama sikit, tak macam kita. Padahal dia baru iktikaf 3 hari je. Yang 27 hari tu dia dah kerja dah. Dia nak iktikaf 3 hari. Kita pun seorang tu tak ingat dunia ke tak berapa betul. Baru ni tuan-tuan, ada orang telefon saya ya, isu orang nak iktikaf kat masjid dah 3 hari. Ustaz, kenapa sekarang kat masjid kita ni ramai orang kerap sangat orang tidur kat masjid. Bila dia tidur tu confirm api 24 jam, kipas 24 jam. Siapa nak bayar Ustaz? Macamlah selama ni dia bayar. Pengalaman jadi nazir tuan-tuan. Pengalaman jadi nazir, pernah dapat mesej, Ustaz, dekat tiang nombor 2 sebelah kiri daripada mimbar tu ada tai cicak. Tu pengalaman saya jadi nazir tuan-tuan. Saya jawab, sila ke masjid tunjukkan, saya nak buang. Saya nak, tujuan tu saya nak cakap tu, buangnya macam ini. Jawab dia. Ada saya dapat mesej ya. Kebetulan masa tu ada taman panggil mentari tu kan. Dia tak ada tempat Jumaat. Jadi kat Kuala Lumpur. Jadi kalau cuti sekolah ya, hari Jumaat tu cuti memang melimpah. Jadi kebetulan Tok Syah hari tu tak perasan, hari tu cuti, tak perasan. Saya pun tak perasan, tak ada orang perasan. Jadi kita tak sediakan tikar. Jadi habis tu dapat mesej, Ustaz hari ini menanggung dosa ramai orang. Sebab ramai orang tak sembahyang, dia tengok tak ada tempat, dia balik. Ustaz tak sediakan tikar, padan buku Ustaz. Itu pengalaman saya. Macam-macam pengalaman macam-macam. Ustaz, rumah di hujung kampung tu dia sebab ya, ada bawa laki-laki masuk rumah. Selagi Ustaz tak tahan dia, Ustaz tanggung dosa dia. Itu masalah tu. Jadi kita ni tuan-tuan ya, bila kita sebut ya, dalam kitab ni tuan-tuan ya, Imam Al-Ghazali dia menyebut adab-adab kita nak beribadat, ambil wudu. Ambil wudu ni tuan-tuan ibadat. Mana ibadat ambil wudu? Bukan soalannya macam ni. Soalannya, saya buat soalan ni sebab ada orang tanya ya, apakah yang dinamakan ibadat wudu? Sebabnya kita disunatkan mandi wajib kan, sebelum mandi wajib tu ambil wudu kan, disunatkan ambil wudu sebelum mandi wajib, disunatkan ambil wudu sebelum tidur. Lagi apa? Wudu ni
Termasuklah disunatkan ambil wudu sebelum kita pergi kerja. Dan juga apa-apa perbuatan yang baik disunatkan ambil wudu. Jadi ada orang tanya, apa gunanya Ustaz? Kita nak tidur, kita ambil wudu. Kita ambil wudu, tidur. Kita naik atas katil aja pun dah tersentuh tangan isteri, batal. Buat apa ambil wudu? Kita nak mandi wajib, kan? Ambil wudu, gosok, kena tapak tangan, batal. Apa guna ambil wudu? Ada orang tanya ni. Jadi ibadat wudu tu, kita mengambil wudu tu ibadat. Mengekalkan wudu tu ibadat lain. Jadi berapa banyak kita ambil wudu hari itu, itulah pahala kita. Tuan-tuan. Jadi janganlah kita rasa macam tak ada faedah aja. Kita nak pergi kerja, ambil wudu, pakai baju, nak pergi salam dengan isteri, batal. Baik tak payah ambil wudu katanya. Batal tuan-tuan. Nanti ustaz nak bila sampai pejabat nak sembahyang duha, ambil wudu lagi, pahala dapat lagi ambil wudu. Itu maksudnya. Jangan kita risau. Kita pun kadang bila nanti batal lagi tak payah ambil wudu lah. Kita ambil wudu tu, itu ibadat. Okey. Jadi nak melakukan ibadat wudu ni, di antara adab dia menghadap kiblat. Habis yang tak menghadap kiblat tu ustaz tak sah ke? Adab ni bukan menentukan sah ataupun tidak ibadat tu. Adab ini nak menentukan sempurnanya. Kalau makan tu, kita anak-anak kita periksa tu, tuan-tuan, nak dapat markah tinggi tu, tengok, kalau lukisannya kemas, tulisannya kemas tu. Tapi kemas itu bukan menentukan jawapan itu betul ataupun salah. Ada orang tulisan cantik tapi tak menjawab soalan, tak ada markah, tuan. Tu kan. Cuma kalau lukisan tak ada markah juga lah. Cantik dia tu dah ada markah dah. Tapi yang dinamakan adab ni, dia menyempurnakan pahala. Apa faedahnya daripada kesempurnaan ibadat ni? Kesempurnaan ibadat ini membentuk kepada pribadi kita, tuan-tuan. Macam kita makan, boleh tak makan berlari? Haram ke? Haram tak? Tak haram tak? Cuma dia tak baik. Istilah kita ni tak baik, macam binatang. Tapi tak ada istilah haram makan berdiri, makan berjalan, tak haram. Tapi tak ada adab. Bila tak ada adab ni, maknanya tak ada faedah. Tak ada faedah dari sudut pembentukan pribadi. Orang tengok pun tak ada akhlak. Makan tapi tak ada faedah untuk kita. Itu maknanya. Tapi bila kita makan dengan adab, kita makan duduk, makan kita tu membentuk pribadi. Orang tengok tu maknanya budak ni ada pribadi, ada akhlak yang mulia, dengan sebab makan dia tadi. Itu maknanya jaga adab. Sebab tu dalam kita berwudu kena jaga. Jangan asal cukup syarat rukun je kita pun sembahyang. Sembahyang sah, tapi itu yang sembahyang 30 tahun, 40 tahun, tangtu juga, duk tangtu juga, bercakap masih cakap mencarut lagi. Balik haji cakap mencarut lagi, Masya Allah. Hari-hari kat masjid mencarut lagi, Masya Allah. Saya pernah pergi ziarah satu rumah. Ziarah satu rumah ini cerita betul, saya bukan nak ulur-ulur. Sampai anak dia tu malu. Kita datang, bapak dia ni cakapnya mencarut dia. Orang Jawa ni minta maaf kan, dia gatel ni mencarut. Siapa orang Jawa? Sikit-sikit cakap, benda tu keluar. Maknanya kalau macam kita cakap dia nak menafikan kita tu, dia cakap benda tu lah. Saya kata, Pak Haji tu
Bukan tak sembahyang, sembahyang, tapi iman disuruh tidak dapat membentuk. Itu yang kena jaga adab. Makan jaga adab, semua jaga adab kita. Jadi wudu pun kita nak jaga adab. Moga-moga dengan wudu yang sempurna itu sembahyang kita pun tumanina. Ada orang sembahyang tuan-tuan, dia tak boleh jaga adab sembahyang. Sebab apa? Sebab ada wudu, daripada ada wudu dia tak jaga. Wudu sambil bercakap, sembahyang pun sambil toleh. Anak saya tanya, ya, tu Pak Haji yang selalu pakai songkok ni, macam orang tak betul je, kenapa? Sembahyang tengok orang, tengok. Batal tak? Tak batal. Tak batal. Sah tak? Sah. Tapi budak kecil pun tahu sembahyang apa je tu. Sebab dia kira apa? Dia kira tak batal. Sudahlah. Macam kita istilahnya buat macam lepaskan batu di tangga, asal buat. Orang tegur, muju aku buat. Kalau aku tak buat, ini adab dia. Jadi kita nak wuduk, ada kiblat kalau boleh. Carilah. Kita yang mengaji ni kan, habis ustaz masjid tu dah buatkan tempat wuduk tu macam itu, pola tu kan 4 segi, carilah yang menghadap kiblat. Lepas tu jangan salahkan paip. Yang nak menghadap kita, yang menghadap kiblat kita, bukannya paip. Kita lah ejah dia ada kiblat, kiblat kat sana, kita ejah sana. Walaupun paip dia kat situ kan. Ini nak salahkan paip. Ejah semana kalau boleh, ada kiblat. Kemudian di atas tempat yang sedikit tinggi. Mana kita tu tinggi sikit daripada tempat air jatuh. Supaya engkau tidak terkena percikan air. Adakah kalau kena percikan batal wudu kita? Ataupun wudu kita tak sah? Tidak. Bahkan dalam hukum fiqh tuan-tuan, terpercik walaupun kita nampak ada najis, tempat tu ada najis, tapi percikan itu sedikit. Kita nampak air percik, tapi tak ada kesan percikan itu. Tak nampak banyak, nampak sedikit. Kalau ikut tu guru saya kata, sedikit itu kalau kita letakkan ujung jari ini tak nampak. Sedikit, dimaafkan. Tapi dari sudut adabnya, kita jaga supaya jangan mercik. Sebab apa kita nak jaga? Walaupun benda itu tidak menyebabkan wuduk kita tak sah, tapi kenapa kita nak jaga? Nak menghilangkan was-was, ragu-ragu. Sebab bila kita nampak percik, nanti kita ragu, ada tempat ni bersih tak ya? Air dah mercik ni. Ragu-ragu. Bila ragu-ragu, waswis sudurin nas, syaitan akan masuk dalam hati. Mana Imam Al-Ghazali dia mengajar kita dalam bab tasawuf ni, jangan wujudkan punca was-was. Jangan sampai kita mewujudkan punca was-was. Nak wuduk sebab itu kalau boleh kita kain kita dising-singkan sikit tinggi, tapi jangan melampau. Jangan sampai apa ni, dengkul yang mendengkul. Ni lutut. Allah lupa. Biasa cakap Jawa ni jadi hilang ni. Angkat kain sampai nampak lutut. Allah Akbar. Ini ada tuan-tuan. Kan? Yang sedih tuan-tuan siapa? Pak Imam. Bukan Pak Imam sini, Pak Imam tempat lain. Sampai dia panggil saya, Ustaz tolong tegur Ustaz. Kamu orang tempatan dah tak lu dah Ustaz. Dah selalu ditegur, selamba je. Tu ada. Jangan sampai itu. Kalau tak bukan Pak Imam pun dah selalu mengaji tu Ustaz tu. Angkat kain sampai nampak lutut, jangan, aurat jaga. Tapi mana kena angkat supaya jangan mercik. Dan kalau mercik pun tuan, dari sudut hukum fiqh tak batal, jangan kecuali mercik tu nampak banyak.
Tempat tu kotor nampak. Tapi kalau tempat tu memang disediakan untuk wudu, tak ada masalah tuan. Walaupun kita nampak kesan-kesan kesan tapak kaki tu, tapi tempat tu memang disediakan untuk wudu, tak ada orang kencing. Yakinkan tempat tu suci. Dia bahasa orang Kelantan apa? Dia suci lain, kotor lain. Kalau suci ni maknanya boleh buat sembahyang. Dan baca olehmu ketika itu, ketika kita nak mula tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Doa ni perasan tak doa apa ni? Jadi tuan-tuan, kita nak buat ibadat tu memang syaitan akan ganggu kita. Paling tidak pun bacalah. Kalau ini agak panjang, baca auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Sebab kita nak elak daripada gangguan syaitan. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada gangguan syaitan, dan aku berlindung denganmu daripada kehadiran mereka yang di sisiku. Kehadiran mereka ni makna kehadiran syaitan lah. Kita tak dapat yang Arab tu, bahasa Melayu tu. Ketika kita nak mula tu, kita baca auzubillahi minasyaitonir rajim, dalam hati, ya Allah, moga-moga kita dijauhkan daripada gangguan syaitan. Syaitan ni memang kerja dia cari kita leka. Sebab tu kalau orang yang melakukan ibadah tuan-tuan, yang tak jaga adab, biasanya kita nampak macam mana? Kelang kabut. Bahasa kita kata tak ada tamakninah. Ambil wudu pun basuh, silat-silat kadang tak sempurna. Dah bila tak sempurna, rukunnya dah tertinggal. Bila rukun tertinggal, memang tak sah. Dalam kita melakukan ibadah ni tuan-tuan, ada dua perkara yang kita kena ambil perhatian. Yang pertama, kita kena yakin sah. Sembahyang, baik sembahyang, baik wudu, kena yakin sah. Kalau kita tak yakin, memang tak sah. Nak yakin macam mana? Kena tahu syarat rukun dia. Rukun wudu apa dia? Rukun sembahyang apa dia? Bila sempurna rukun tu, maknanya sah. Kena yakin sah. Kita nak buat sesuatu, mesti kena yakin. Kalau wudu ni tuan-tuan, rukunnya ada berapa? Ada 6. Saya ingat dulu masa budak-budak tu belajar dulu, ustaz kata apa? Rukun wudu 4 basah, 2 kering. 4 yang basah, 2 yang kering. Yang kering tu niat dengan tertib, sebab dia tak kena air. 4 itu basah. Apa dia? Basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki. Itu basah, kena air. Jadi maknanya kalau 6 tu ada dalam wudu kita dengan sempurna, maka sahlah wudu kita. Yang kedua, kita nak meyakini, walaupun kita tak kena, walaupun kita memang tak boleh yakin. Maksudnya apa? Kita yakin sembahyang kita diterima, ataupun kita yakin wudu kita diterima, walaupun terima tak terima itu kerja Allah. Bukti kita ataupun kita nak yakin tu macam mana? Dengan doa. Kita doa. Sambil-sambil kita buat wudu, kita doa. Sebab kita yakinkan, kita meyakinkan wudu kita ni sampai tahap diterima. Macam sembahyang, kita lepas sembahyang tu kita kena doa. Jangan lepas sembahyang Assalamualaikum terus hilang. Itu namanya asal buat. Kita tak mengharap langsung diterima ataupun tidak. Asal buat jadilah. Tapi kita nak ibadat kita ni sah dan diterima. Maka dengan sebab itu, selepas kita buat itu, kita tadah tangan lagi. Rabbana taqabbal minna solatana wa du'a. Ya Allah, terimalah sembahyang. Kita nak sembahyang kita diterima. Sebab itu maknanya kita kena perhati, ada adab menjaga.
Kemudian bila kita baca doa tu, kemudian basuhlah kedua tanganmu 3 kali. Mana tangan? Ni, sampai pergelangan 3 kali. Macam mana Ustaz 3 kali? Niatkan sekali, 2 kali, 3 kali. Dapat pahala 3 kali. Ataupun basuh, tarik, basuh, tarik, basuh, tarik. Ketika itu apa niat kita? Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minas syu'mi wal halakah. Ya Allah, aku meminta akan Dikau akan tuah dan berkat, dan aku berlindung denganmu daripada sial dan kebinasaan. Mana ketika kita basuh tangan kita, ya Allah, moga-moga tangan ini penuh dengan keberkatan dan tuah. Apa makna tuah tu? Kita selalu kata tuah. Tuah ni tuan-tuan, kita nak apa kerja yang kita buat dengan tangan ni semua menjadi. Kita berniaga menjadi, bercucuk tanam menjadi istilahnya, bertuah, ada kesan. Ada orang tuan-tuan, istilahnya tak menjadi. Tanam mati, dia kata apa? Tangan aku ni panas. Tapi tangan orang lain sejuk. Sebenarnya doa kita doa. Sebab tu kita tangan yang kita sentiasa doa ni tuan, bila kita pegang anak kita rasa apa? Rasa terlindung, bapak dia pegang. Anak yatim kita datang, kita pegang, dia terasa terlindung, ada orang yang melindungi dia, ada rasa seronok. Tangan-tangan. Jadi waktu kita baca doa, apa bahasa kita doa, tak boleh bahasa Arab, bahasa Jawa, bahasa Jawa boleh, tak ada masalah. Kita kena ingat bahasa tu Allah yang cipta. Bila Allah yang cipta, Allah tahu dah. Sebelum kita tahu, Allah Ta'ala dah tahu dah bahasa tu. Ke bukan Allah yang cipta? Tanyalah bahasa Jawa dari mana. Kata daripada Indonesia. Yang kat Indonesia tu dari mana ya? Siapa yang mula cakap? Lepas tu kita kata kita daripada siapa? Manusia mula-mula siapa? Nabi Adam. Nabi Adam pada Jawa ke? Nabi Adam pada Jawa ke? Bahasa ni Allah Ta'ala cipta, jangan takut. Cuma jangan sebut dalam sembahyang, waktu sembahyang. Sebab ada bacaan-bacaan, terutama dalam sembahyang, yang kena bahasa Arab, tak ada bahasa lain, batal sembahyang. Macam azan, tak boleh diterjemahkan, tak boleh guna bahasa lain. Itu namanya ibadat khusus yang telah ditentukan oleh Allah. Tapi dalam bab-bab doa yang di luar daripada sembahyang, tak ada masalah. Ada orang malu nak doa bahasa Melayu, lepas sembahyang doa bahasa Melayu, tak ada masalah. Bahkan kadang-kadang lebih berkesan dalam hati. Cuma dalam adab doa pun, mulakan bismillah, lepas tu mulakan dengan memuji Allah, kemudian selawat, lepas tu bawalah, tak ada masalah. Kadang-kadang orang pelik, apa doa bahasa Melayu, padahal baca doa bahasa Arab langsung tak tahu. Pak Imam kata Allahumma dini, dia pun amin. Padahal Pak Imam doa untuk sendiri je. Allahumma dini, dia doa untuk ni, itu untuk aku, dia kata amin juga. Itu yang kes doa dekat depan Kaabah kan. Cerita orang yang ada isteri 2. Kemudian dia pergi umrah, bawa seorang aja isterinya. Doa apa ya? Lupa pula. Dia kata, kenapa nama isteri tua je yang sebut, nama aku tak disebut? Apa doa yang lupa saya? Nanti kalau ingat disebut lah, ini cerita kan. Habis. Kemudian hendaklah engkau berniat untuk azan dulu ke terus? Azan.
Kemudian ambil air 1 cebok, ya, dan berkumur-kumur engkau dengan 3 kali. Ya. Selepas daripada kita basuh tangan tu, ya, sampai ke pergelangan, ya, dengan kita niatkan, kita doakan, ya Allah, moga-moga tangan ini mendapat, ya, menjadi tangan yang tuah, ya, ada tuah dan keberkatan. Berkat tu maknanya bertambah kebaikan. Ya. Tuah tu maknanya menjadi. Yang kita buat tu semua ada kesan yang baik. Ya. Berkat itu ziyaratul khair, bertambah kebaikan. Ya, kemudian kita, ya, minta lindung Allah Ta'ala, ya, daripada kebinasaan, ya, daripada sial. Sial ni maknanya, ya, benda-benda yang keji lah. Ya. Kemudian kita berkumur-kumur 3 kali. Ya, kalau dalam kitab fiqh tu berkumur-kumur tu maknanya kena goncang air dalam mulut. Ya, supaya kalau ada sisa makanan kat situ boleh keluar. Dan bersungguh-sungguh engkau memutarkan air itu. Kumur-kumur. Kita kadang kumur-kumur macam tak bersungguh. Masuk buang, tak ada, macam tak ada. Kumur-kumur tu biar maknanya bersungguh-sungguh. Sehingga sampai ke hujung halqum. Maknanya sampai. Itu maknanya kita goncang air itu. Kecuali kalau engkau puasa, maka engkau perlahankan berkumur-kumur itu. Maknanya kalau kita bulan puasa, ya, kita perlahankan. Bukan tak boleh kumur-kumur, tak? Masih lagi sunat berkumur-kumur. Cuma jangan niat, ya, kita hari itu kumur-kumur sampai 5 kali. Bulan puasa kumur-kumurnya 5 kali. Yang 2 kali itu biar rasa lega sikit. Yang rasa lega itu makruh. Kalau sampai betul-betul lega, sampai ketekak, batal. Ketika berkumur-kumur itu, ya, doa kita, Allahumma a'inni ala tilawatah, ya, ala tilawah, ataupun ala tilawati kitabik wa kasrati zikri lak wa sabbitni bil qawli thabit fil hayatid dunya wa fil akhirah.
Ya Allah, permudahkan aku untuk membaca Al-Quran. Waktu kumur-kumur tu lintaskan dalam hati, ya Allah, moga-moga ya, aku ni mudah baca Quran. Kita kadang-kadang ni payah baca Quran, bukan kerana kita lidah Jawa ataupun lidah Melayu. Sebab lagu Hindustan yang lebih payah pun ramai orang boleh. Kita kena doa sikit supaya dipermudahkan baca Al-Quran. Kemudian supaya kita ni boleh berzikir. Kita takut nanti si mana yang Nabi kata apa? Akhir zaman nanti ramai orang yang pandai membaca Al-Quran tetapi tidak dapat membacanya. Tak dapat bukan kerana tak pandai. Sebab Nabi kata ramai orang yang pandai membaca Al-Quran tetapi tak dapat. Sebab apa tak dapat? Busy, sibuk, kan? Pagi sebelum pergi kerja rasa tak sempat. Tengah hari waktu rehat tak sempat. Balik pun tak sempat. Sebelum tidur pun tak sempat. Tapi tuan-tuan, kita nak, kita doa tu moga-moga kita ni ada diberikan kekuatan. Padahal tuan-tuan, satu muka kalau orang yang biasa baca Quran, satu muka tu setengah minit setengah minit. Maknanya kalau kita luangkan masa 1 minit, kita kata 1 minit 1 muka, berapa banyak? Satu muka surat lebih kurang 15 baris. Satu huruf antara 30 hingga 40 huruf. Satu baris antara 30 hingga 40 huruf. Kita bincang hari itu bulan puasa itu kan. Satu huruf 10 pahala sekurang-kurangnya. Kalau 30 huruf 300 pahala kali 15 berapa ribu? 1 minit ataupun 2 minit tu. Cuba tuan-tuan kita sungguh. Lepas pagi, maknanya pagi tu lepas sembahyang subuh tu, baik di masjid berjemaah ataupun di rumah, ambil Quran baca. Sebab tu saya selalu sebut, kita ni biar banyak Quran lah. Kita ni banyak sangat beli surat khabar daripada Al-Quran. Surat khabar kat mana-mana ada surat khabar. Ruang tamu ada berita harian, dekat sana ada Harakah, kat situ ada Metro, ada mana-mana. Qurannya tak ada. Quran kita letaklah. Kita duduk terasa nak baca Quran, ada tempat kita ambil. Kita ambil. Dekat kereta pun, time-time kita tunggu kawan, ada Al-Quran kita ambil. Baca satu muka surat 2 minit. Takut nanti macam mana Rasulullah sebut tadi lah. Ramai orang pandai baca Quran tapi tak dapat baca. Time ada rasa nak baca, tak ada Quran. Time kita tunggu kawan, ini kalau ada Quran ni boleh baca ni, tapi tengok-tengok tak ada Quran. Tengok. Jadi alasan kan, padahal dekat handset pun ada. Tiba-tiba dekat handset tak di-download dah, lagu ada. Kartun Upin-Ipin ada 10 tajuk. Quran tak ada. Allahuakbar. Canggih kan. Jadi maknanya kita doa tu kan. Waktu kumur-kumur tu doa, moga-moga Allah Ta'ala permudahkan kita boleh membaca Al-Quran, boleh membanyakkan berzikir. Kita nak sebut Allahu Akbar payah, subhanallah, subhanallah payah, alhamdulillah payah, Allahu Akbar payah. Kita ni tuan-tuan, apa perisai yang ada pada kita? Kalau dari sudut kesihatan, antibody. Kita kena makan benda-benda yang menguatkan antibody. Tapi dari sudut perisai maksiat, apa dia? Perisai maksiat. Padahal kita keluar dari, tuan-tuan, bukan keluar, dalam rumah pun ada maksiat. Keluar rumah pun banyak maksiat. Dalam kereta kita tak nak buka radio, maksiat dengar, tiba-tiba ada pengantin pakai coli, pakai spandal lalu
Sekarang dah ada tuan banyak. Dah ada satu dah. Dendanya pun cuma 400. Tak mustahil tempat lain akan ada. Allahu Akbar. Gangguan. Kita ingat selamatlah, itu ganggu. Tapi kalau kita baca dalam kitab-kitab, ya, dosa-dosa itu tuan-tuan, insya-Allah, ya, akan terhapus bila mana kita ambil wudu. Bila mana kita zikir subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, habis, dia akan gugur. Sebab dosa tu, ya, ulama katakan dosa kering. Bukan dosa dengan niat kita, tetapi dosa lintas depan kita. Itu yang ulama kata tu. Toleh yang dua kali, yang tu dengan toleh yang pertama, taraf dosanya berbeza. Toleh mana ternampak tadi, kita ambil wudu hilang. Kita subhanallah hilang, astagfirullah hilang. Tapi toleh yang kedua tadi niatnya apa? Kalau niatnya nafsu tu ni, ya, tu kena ada menyesal pula, kena taubat, kena rasa benci aku tadi, baru hilang. Beza tu tak? Contoh, kita niat nak beli nombor ekor. Bukan kita lah, kita na'udzubillah, betul tak? Na'udzubillah. Ada orang ni tuan, kan, si A ni, benda tak elok, contoh kita lah, na'udzubillah. Astaghfirullahaladzim. Si A ni, dia kata nak beli Melaka, nak beli nombor ekor kat sana. Dekat sini takut apa? Terjumpa orang kan, konaan, jumpa orang, beli kat Melaka. Lebih 2 marhalah. Boleh sembahyang jamak kosong tak? Tak boleh tak? Tak boleh. Tapi dia pergi sana niat ziarah, tapi ada dosa-dosa yang dia terbuat. Boleh tak disembahyang jamak kosong? Boleh. Tu dia kata dengan yang ada niat tu beza. Dosa-dosa yang macam kita dekat tengah jalan, kita pergi pekan tu, yang kita pergi ekonsip tu, nampak dosa-dosa tu, kan? Dosa nampak peha, dosa nampak pusat, dosa nampak segala-gala tu. Yang tu kita istighfar, habis. Kita ambil wudu, gugur. Di antara fadilat orang ambil wudu ni, ya, bila kita ambil wudu, menggugurkan dosa seperti mana gugurnya daun-daun kering. Yang dimaksudkan dosa yang tadi macam tu. Sebab itulah dalam kitab Muniyatul Musolli disebut, orang yang sembahyang zuhur, dia menghapuskan dosa yang dilakukan daripada subuh sampai zuhur. Dosa mana? Dosa yang macam tadi tu. Cuba bayangkan kalau orang yang tak sembahyang, zuhur tak sembahyang, dosanya dihimpun daripada subuh sampai zuhur. Asar tak sembahyang, dihimpun lagi. Satu hari tak sembahyang, dihimpun satu hari punya dosa. Padahal cuma kotor je, macam pintu lantai marmar tu kan, mozaik. Cuma abu gitu. Sehari tak. Cuba seminggu, 2 minggu tak basuh, dia jadi naik bulan. Sebulan, 2 bulan. Yang 5-6 bulan punya tu, setakat gosok tak hilang tak. Dia kena pakai chemical pula baru hilang. Itu yang mana kita kena ibadat sentiasa, ya? Dan bukan 1-2 jenis ibadat. Kalau boleh ibadat ni dipelbagaikan macam-macam ibadat semua, dengan ucapannya, dengan perbuatannya, dengan apa, semua ibadat. Supaya dengan ibadat itu, sebab konsep ibadat ni, yang pertama menambah pahala, yang kedua menggugurkan dosa, menyucikan dosa. Termasuklah ibadat wudu ni. Jadi kita, ya, ketika mana kita kumur-kumur tadi, niatkan, ya, moga-moga kita dapat berzikir. Dan kukuhkan aku dengan perkataan la ilaha illallah, ya, di dunia dan di akhirat. Moga-moga kita ni tuan-tuan, ya, kekal dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Takut-takut ada orang tuan-tuan nak menyebut la ilaha illallah pun tak boleh. Yang ada orang kata kan, dia minum air, dengan minum air tu tak boleh sebut, mengucap tak boleh. Ada orang, ya,
makan sesuatu benda sampai tak boleh mengucap. Banyak kes tu. Itu habis kita wudu. Maknanya dalam wudu kita ni, setiap perbuatan itu mesti ada doa. Jadi kalau kita kiaskan di tempat lain, tuan-tuan, ibadat lain, kita nak pergi cari rezeki ni, keluar rumah tu kena ada doa. Ketika naik kenderaan kena ada doa. Ketika di jalan raya tengok jalannya ada jam, ada doa. Sentiasa doa, harapan kita. Dalam wudu satu tu ada doa. Kalau jam apa doa kita? Ya Allah, moga-moga kau menambahkan kesabaran kita. Yang sabar sampai rumah isteri popek-popek pun sabar. Ini dah jam, stres sampai rumah, kebetulan isteri pun tak begitu cantik. Bukan tak cantik rupanya standard. Lagi bertambah sebab collagen dah 4 otak lah. Collagen macam ni, collagen 4 otak lah. Banyak dia kata untuk suami, kata dia. Bila dah cantik dah macam pula. Mana doa kita? Apa suasana berlaku, tuan-tuan, kita kena lahirkan dalam hati kita doa. Itu dapat jadi ketenangan kita. Kita sentiasa menyebut nama Allah, sentiasa ingat Allah. Dalam jam, dalam apa, tiba-tiba kodok tengok apa, tayarnya pun pancit. Ya Allah, ya Tuhan, moga-moga rezeki aku bertambah. Tuan-tuan, Allah Ta'ala nak tambahkan rezeki ni, bukan asyik ditambah aja, dikurangkan satu pihak, ditambah tempat lain. Gitu. Rupa-rupanya Allah Ta'ala nak bagi tayar baru. Tayar tu dah botak lama, dah tahu, dah botak lama. Tapi kebetulan tak berapa ada duit. Jadi bila dah meletup tu, nak tak nak kena pergi beli. Dapat tayar baru. Kemudian ambil pula satu cebok air yang lain untuk engkau memasukkan ke dalam hidung. Masukkan air dalam hidung. Maka hendaklah engkau istinsyak, iaitu memasukkan air ke dalam hidung 3 kali. Kalau ikut dalam kitab fiqh, sehingga terasa pedih, baru nama air. Jangan cuma gitu je, tak masuk air. Air ni nak masuk hidung, dia kena sedut. Kecuali lah orang lubang hidungnya ke atas, nanti susah pula nak kena oning, kena letak oning. Ni kita tak ada payah oning dah, sebab lubangnya ke bawah, sebab tu kena sedut. Nak dapat pahala istinsak ni, sedut baru dapat pahala. Kalau cuma letak je ni, tak masuk. Ketika itu hendaklah kamu berdoa, Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anna radin. Ya Allah, ciumkanlah aku, ataupun ciumkanlah akan hidungku ini akan bau wangi syurga, sedangkan engkau redha daripada. Mana ya Allah, ya Tuhanku, moga-moga hidung ni dapat mencium bau syurga. Ada orang, tuan-tuan, seperti mana yang digambarkan dalam kitab-kitab, berapa ramai orang yang tak dapat cium bau syurga. Di antaranya apa? Dayus. Orang dayus ni bau syurga tak ni? Siapa yang dayus ni? Dayus la tadkhulul jannah. Di antara orang yang dayus ni, tuan-tuan, dia biarkan isteri dia melakukan dosa. Dia tahu isteri dia buat maksiat, dia biarkan. Tak apalah, sementara dia nak, macam ni, jangan. Jadi makna ketika masukkan air dalam hidung tu, kita lintaskan dalam hati, moga-moga hidung kita ni dapat mencium bau syurga. Dan ketika engkau menghembuskan air daripada hidung, hendaklah engkau membaca Allahumma inni a'udzubika min rawaihil nar wa su'id dar. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada bau busuk api neraka dan daripada kejahatan tempat kediamanku.
Kita minta supaya jangan sampai kita ni tercium bau api neraka. Busuk tuan. Tempat api neraka ni kita kena ingat, selalu saya sebut, dalam api neraka, dalam neraka ni ada orang mati, ada orang hidup. Sebab neraka ni tempat penyiksaan. Di antara seksa tu mati tu seksa. Sebab itu Nabi yang maksum, yang tak ada dosa tu, ketika mana roh keluar daripada jasad, Nabi sampai ingat kepada sahabat-sahabat ataupun kepada umatnya, kenapa? Tentang kesakitan roh. Jadi mati itu seksa. Berbeza dengan surga. Surga tak ada mati, orang hidup saja. Sebab tu dalam surga, selalu saya sebut kan, dalam surga ni tak ada mati. Sebab mati sudah ditukar kepada seekor kibas. Mati itu dirupakan dengan seekor kibas. Kemudian mati itu disembelih. Maka mati itu bila disembelih, mati pun mati. Yalah, kibas tu kambing, disembelih kambingnya mati. Kambing tu sebenarnya mati. Bila disembelih dia pun mati. Sebab tu di surga tidak ada orang mati, hidup selama-lamanya. Sebab surga itu tempat nikmat, tak ada seksa. Jadi bila ada tempat mati, tempat ni mati tu busuk kan. Sebab tu akhir neraka tu tempat yang busuk. Berbeza dengan surga, tempat yang wangi. Itu di antara beberapa perkara yang kita dapat berkongsi untuk malam ini. Jadi ketika mana kita berwudu, tuan-tuan, kalau boleh, terutamalah saya ni kan, suasana kita sekarang ni, terutamalah yang warga-warga emas kan, yang dah pencen ataupun yang kerja sendiri, yang ada ruang-ruang ibadat ni, supaya kita beribadat ni, jangan tunggu di celah-celah kesibukan. Jangan wudu bila dah azan baru sibuk nak wudu kan. Kalau yang dah pencen-pencen tak kejawapan sekat kan, tak kejawapan sekat. Jadi nak pergi sembahyang subuh ke apa pun, tidur pun tak kepelena, pukul 5 dah bangun dah kan. Bangun awal ambil wudu cantik-cantik. Yang muda-muda ni memang nak bekerja semua. Azan pun kadang-kadang tak dengar kan. Tapi itulah, wujud kita biar tertib. Kita pilih tempat, kita duduk, kita jaga adab. Selain daripada syarat rukun tadi, ada adab kita jaga. Jadi malam ni kita belajar tuan-tuan sikit, di antara hikmah kita belajar sikit-sikit ni, biar kita boleh praktik. Ya saya. Yalah, itu kena jaga semua tu. Kita keluarkan kahak semua tu kena jaga. Sebab dia kumur-kumur tu bukan keluarkan kahak. Dia cuma kacau goncang. Jangan sampai nak dijaga lah. Jangan sampai kita keluar wet gitu. Mana kita ganggu orang. Itu mana tak ada adab lah. Maka kita menjaga lah. Kita wudu sebenarnya pun kita jaga adab. Jangan kita percik. Itu kan banyak adab di antara, mungkin nanti ada kita akan bincang nanti. Waktu kita basuh percik sampai kena kawan sebelah, itu kan jaga. Macam kita sembahyang. Kenapa kita tak boleh baca kuat? Mengganggu orang sebelah. Macam itu juga wudu. Sebab tu kita, kalau kita di masjid, di surau kita buat, kalau kita jadi pengurus kan, kita nak buat tempat wudu pun janganlah rapat sangat. Kena ambil kira. Cuma benda-benda macam ni nanti tuan-tuan, saya sebut, maknanya dia perlu kepada itulah maksud tadi. Kalau satu lagi, kalau dah ada soft orang dah sembahyang, terus ingatkan saya lagi. Kalau orang dah sembahyang berjamaah,
Sunat-sunat ni dah tak ada dah. Dah tak ada sunat-sunat ni. Kalau sembahyang berjamaah dah mula, kita nak ambil 3 kali tak sunat dah. Kena kejar jemaah. Ambil sekali je, ambil yang fardu je. Sebab yang jamaah ni walaupun hukumnya fardu kifayah, ya, lebih afdal daripada kita nak selesai, nak jaga adab. 3 kumuh-kumuh nak plop. Sila-sila nanti kumuh-kumuh habis 3, sini pun dah salam. Ini kalau lapang tadi, belum kita datang ke masjid, belum azan, tu boleh macam ni. Itu saya sebut tadi, ibadah tu yang tertib tadi. Tapi kalau kita ibadat di celah-celah kesibukan, tak buat ni. Tak buat ni. Cuma sebab itu kalau kita boleh dapat buat yang sebegini, cap jempol lah, cap ibu jari. Kena usaha lah. Tak boleh semua, mana yang kita mampu. Basuh tangan kita mampu takak tu. Wallahualam. Saya rasa cukup sekadar ini untuk malam ni. InsyaAllah kita akan sambung tuan-tuan. Moga-moga sedikit ilmu, penambahan ilmu ni cuba kita amalkan. Yang penting doa kita moga-moga ada memberikan kesan kepada kita insyaAllah. Wallahualam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim tauhidana wa sallim ma'rifatana wa sallim ihsanana. Allahumma iftah abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal quwa wa abwabal salamah wa abwabal jannah. Allahumma jam'ana hadza jam'ana marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan dan perjumpaan kami pada malam ini ya Allah perjumpaan yang mendapat keberkatan dan rahmat-Mu ya Allah, dan jadikan perpisahan kami selepas ini perpisahan yang mendapat keampunan-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.